Jangan lupa saudara, hari ini adalah hari ketiga. Kita harus menghitung hari demi hari. Kita bagi 100 hari kepada kerajaan perpaduan untuk menangani derita rakyat. Saya harus melafazkan benda ini. Saban malam, kalau anda bersama dengan saya, kita tengoklah apa yang berlaku. Cuma saya dapati kiriman, ada teman-teman mengirimkan kepada saya bahawa saat ini lebih 630 pengusaha ladang ayam daging kontrak kini dihambat oleh hutang keliling pinggang. Inilah kesan daripada ketidakstabilan politik yang masa silam. Selama 4 tahun ekonomi menurun. Jadi sejumlah lebih 630 pengusaha ladang ayam daging, ladang ayam daging saudara, bukan ladang ayam telur saudara, kini diambang muflis. Demikian menurut sumber yang maklumkan bahawanya ialah akibat beban hutang yang dikenakan oleh kartel dan peternak bersepadu ataupun integrator. Rupanya sekarang ni ada kartel-kartel yang menguasai ladang-ladang ternakan ayam ini, dan mereka memberi pinjaman, memberi hutang, tapi bila sampai waktunya terjebak. Adalah ini dipanggil integrator dan kartel. Jadi kita mengharapkan agar Menteri Pertanian Bamat kena lihat untuk nasib 630 peternak, bagaimana kehidupan mereka ya. Sebab pengusaha ladang ayam ini kerana mereka bekalan ayam muda ataupun anak-anak ayam ini dikawal oleh kartel. Jadi mereka tidak dapat benih, makanan, dadak-dadak yang perlu diberikan. Cuma mereka menyediakan ladang ataupun kandang ayam dan pekerja lain tak ada. Jadi saya harap Bamat dapat menangani masalah ini. Tolonglah. Saya cakap halaman kita adalah derita rakyat saudara. Cuma saya melihat mungkin juga di hari ketiga ini agak berita yang memberangsangkan apabila syarikat Petronas, syarikat cari gali minyak kita, mengumumkan bahawa penemuan minyak gas baru di Sarawak. Mudah-mudahan warga Sarawak akan mendapat limpahannya. Sekadar Petronas cari gali sedang berhad mengumumkan penemuan minyak dan gas di Telaga Nahara 1 di blok SK306 yang terletak di perairan Balingan, kira-kira 100 km, 150 km dari Bintulu, Sarawak. Ya, minyak ni kebanyakannya di dalam laut, saudara, sekitar 150 km daripada Bintulu. Jadi menurut anak syarikat Petroleum Nasional Berhad, itu maklumkan Telaga Nahara berjaya digerudi. Rupanya dalam saudara, kedalaman dalamnya lah 2468 meter, dan menemukan hidrokarbon dalam jujukan akhir, itu oligosen hingga pertengahan Miocene. Itu dia punya bahasa saintisnya, saya pun tak tahu saya. Hidrokarbon, oligosens dan ke pertengahan Miocene. Menurutnya minyak ringan dengan bahan cemar yang minimum juga wujud selepas ujian pengeluaran dijalankan untuk telaga tersebut. Jadi menurut Naib Presiden Eksplorasi Petronas Saudara Muhammad Radhani Abdul Rahman, Telaga Nahara 1 merupakan penemuan minyak penting oleh Petronas, dan penemuan itu membuktikan potensi luas prolifik Malaysia kekal berprospektif tinggi dalam sektor oil and gas ataupun minyak dan gas. Cuma itu Petronas. Yang menjadi tanda tanya sekarang ini adalah kedudukan Saudara Datuk Asri Hamidin, iaitu Ketua Setiausaha Pembendaraan di Kementerian Kewangan. Kerana Berita Harian melaporkan kedudukan Ketua Setiausaha Pembendaraan Datuk Seri Asri Hamidin masih lagi menjadi teka-teki, kerana beliau tidak kelihatan berada di Kementerian Kewangan saat Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke kementerian tersebut sebagai Menteri Kewangan. Jadi kabarnya dia bercuti dan besar kemungkinan akan digantikan dengan orang lain. Memanglah dalam pimpinan dulu banyak juga cerita-cerita yang kontroversi, dan mudah-mudahan kita akan mendapat seorang Ketua Setiausaha Pembendaraan yang baru yang lebih berintegriti saudara. Itu di Kementerian Kewangan. Sementara itu di Parlimen saudara, kabarnya sahabat saya Datuk Johari Abdul mungkin akan menjadi calon untuk dilantik sebagai Speaker Dewan Rakyat. Mudah-mudahan. Sebab beliau dulu pun pernah dicalonkan waktu Kerajaan Pakatan Harapan, tapi tak tahu macam mana tiba-tiba hilang di tengah jalan.
Jadi sebab itu setakat ini beliau merupakan adun gurun. Hari ini sekarang beliau akan mengukuhkan nama dan disokong oleh pimpinan Pakatan Harapan. Dan tentulah Barisan Nasional juga akan menyokong Datuk Johari Abdul ini untuk menjadi Speaker Dewan Rakyat. Saudara, sebab itu kita melihat hari ini keputusan yang ada macam-macam berlaku. Saya menyantuni apa kenyataan Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia kata bila sumber kewangan yang hampir pasti bukan sumber kewangan yang halal, jadi sebab itulah kerajaan mereka tidak dapat dibentuk. Keadaannya. Dan sekarang ini orang banyak bercakap tentang kenapa kita boleh bersama dengan DAP dan sebagainya. Tapi menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata soal DAP ini mereka sudah pun berubah hal tujuan dan tidak lagi seperti dulu. Jadi karenanya sebab mereka akur dengan 4 perkara penting dalam perlembagaan, iaitu soal agama Islam, keistimewaan orang Melayu, kedaulatan raja-raja Melayu, saudara, dan juga tentang bahasa Melayu. Jadi mereka dah bersetuju, tak ada masalah. Dan kita mengharapkan agar pimpinan daripada DAP tidak lagi mengulangi sejarah silam yang yang mengguris hati warga bangsa keturunan Melayu. InsyaAllah, saya kata begitu. Bagaimanapun, sebagai Presiden Parti UMNO, Datuk Seri Zahid mengingatkan kepada calon-calon Barisan Nasional, termasuk yang baru menang tadi, jangan jadikan wakil rakyat ini jawatan yang bermusim. Mereka mesti berkhidmat sepanjang masa. Dalam keadaan sekarang ni, saudara, kadang-kadang saya melihat persoalannya bila kajian, kita buat kaji diri kita, saudara. Sebenarnya siapa? Macam mana saya lihat ada adik saya, saudara Eman JR, menghantar kiriman kepada saya bersetuju dengan pandangannya. Sebab dia persoalkan, siapa? Ini kesan daripada kekalahan Barisan Nasional yang cukup memalukan. Yang amat terperosok lah dengan Barisan Nasional cuma dapat 30 kursi saja. Sebab itu UMNO cuma dapat sekitar 26 kursi. Jadi kita harus mempersoalkan sebenarnya siapa yang menambah untuk memburukkan UMNO. Sebenarnya ahli-ahli itu sendiri, bukan orang lain. Orang lain tentulah musuh parti ini sediasalah, tapi dalaman parti mereka sendiri yang memburukkan parti sendiri. Siapa yang mencerca pemimpin UMNO? Kalangan pemimpin UMNO sendiri juga, saudara. Ini masalah yang tidak mampu dihuraikan dan terpulang pada diri kita sendiri. Siapa yang menjadikan rakyat semakin jauh dari UMNO? Adalah pemimpin UMNO itu sendiri. Kita harus bermuhasabah diri. Siapa yang mahu mentalkinkan UMNO? Saya melihat dan saya bersetuju dengan pandangan Saudara Eman. UMNO itu sendiri. Kita timbul persoalan, siapa yang menghilangkan kasih sayang rakyat kepada UMNO? Sebenarnya UMNO sendiri. Mereka sombong, bongkak dengan kekayaan yang mereka perolehi. Jadi rakyat semakin jauh, semakin membenci pada parti UMNO. Parti UMNO, rumah UMNO tak salah, pemimpin yang salah. Jadi siapa pula yang jadi tali barut kepada parti pembangkang? Tidak lain daripada pemimpin UMNO sendiri. Ini persoalannya. Dan siapa yang membesar-besarkan masalah dalaman UMNO? Melainkan pemimpin UMNO itu sendiri. Inilah beberapa persoalan yang perlu dijawab dan perlu difikirkan oleh pimpinan UMNO peringkat akar umbi. Saya rasa inilah kunci kepada masalah yang dialami oleh UMNO sepanjang musim pilihan raya yang lalu. Dan mereka perlu berubah. Apa yang terjadi pada UMNO kerana orang UMNO itu sendiri. Jadi kerana itu kita melihat kekalahan UMNO dalam pilihan raya yang baru lalu ini, jangan salahkan rakyat, jangan salahkan orang lain. Tak perlu kita tunjuk jari kepada siapa pun. Kita ni yang rasa diri kita hebat sangat. Nasib baiklah kita tidak bergabung dengan Perikatan Nasional. Kalau bergabung dengan Perikatan Nasional, guyup terus. Kalau dua selepas pilihan raya, nasib baik juga apabila Perikatan Nasional dan Pakatan Nasional tidak bergabung. Kalau dua parti itu bergabung, memang bertambah jauhlah kita. Ini keadaannya, saudara. Jadi saya mengharapkan agar pimpinan UMNO kali ini benar-benar sedar diri, insaf diri anda, bahawa you are nowhere in the eyes of rakyat seandainya anda bersikap sombong, bongkak, mempamerkan kekayaan anda. Ini sebenarnya, saudara. Ini tujuan saya selepas saya mendengar kenyataan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden
Jangan jadikan jawatan sebagai wakil rakyat itu jawatan yang bermusim. Artinya, you mesti bekerja sepanjang waktu. Pernah menangani masalah rakyat. Janji kita pada rakyat. Tambah-tambah lagi, pimpinan negara Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menekankan bahawa beliau kali ini mahu menangani derita rakyat. Dan kita harus sama-sama dengan beliau untuk membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan misinya untuk memastikan derita rakyat terurai. Ini sebenarnya. Jadi sebab itu kita harus bermuhasabah diri. Ujung-ujung tahun ni saudara, duduk menong sendirian. Ingatlah, kitalah yang membuatkan parti kita ini dibenci oleh orang. Ini saya nak bagi tahu pada pimpinan perangkat akar umbi. Yang mana kepala batu yang bongkak itu perlu disingkirkan. Tapi saya tahu kekangan yang dialami oleh Presiden UMNO tidak lain dan tidak bukan kerana UMNO mengamalkan sistem demokrasi. Orang dipilih tak boleh nak disingkirkan. Yang boleh menyingkirkan adalah ahli itu sendiri. Tetapi cuma kita ada klosa-klosanya adalah tentang Biro Disiplin. Sebab itu saya menekankan agar Biro Disiplin mengambil tindakan pada 5-6 orang yang saya lihat bukan lagi menjadi musuh dalam selimut, bukan lagi menjadi serigala di depan ayam. Mereka adalah jembalang yang membunuh UMNO, membunuh keyakinan rakyat pada parti UMNO. Mereka harus bertanggungjawab dan tidak perlu berada dalam UMNO. Saya berseru pada ahli-ahli UMNO di perangkat akar umbi, insaf-insaflah kita. Kalau kita masih lagi melihat wang itulah segalanya, kita bertuhankan kepada duit, maka parti kita akan disisihkan terus oleh rakyat. Ingat itu sendiri, saya. Sebab itu bila saya dengar keluhan, ada teman-teman mengatakan kenapa orang ni tak dapat jadi menteri, kenapa orang ni tak dilantik sebagai menteri, saya nak jelaskan, UMNO ni menumpang. Benar, kita orang kata kita kingmaker. Bagi saya kita menumpang. Majoritinya adalah Pakatan Harapan. Terima hakikat. Jadi itu pun kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi kesempatan pada 6 orang pimpinan daripada UMNO untuk menganggoti kabinetnya, itu pun bersyukurlah. Kalau tidak, kita ni diibaratkan seperti kupang tembaga. Nilai dah tak ada, 30 kursi je saudara. Sebab itu kita harus bergerak dari sekarang. Alhamdulillah, saya nampak gayanya sekarang ni mungkin di Tioman kita sudah pun mencapai kemenangan awal. Dan sewajarnya jadikanlah ini sebagai permulaan untuk UMNO kembali bangkit. Ya saudara, memang kita memerlukan jajaran baru. Sebab itu kita tidak akan boleh bersendirian. Dan hari ini kita telah pun berganding bahu bersama dengan Pakatan Harapan, itu Parti Keadilan, di masa-masa mendatang. Jadi santunilah. Saya rasa kali ini mungkin kita akan lebih ikhlas dalam mewujudkan ukhuwah persaudaraan. Saya rasa kita lebih ikhlas. Cukup-cukuplah kita belajar daripada kehancuran muafakat nasional. Biarkanlah lebay-lebay itu dengan cara mereka duduk dengan Pakatan Parti PBM, biarkanlah mereka. Dan kita tak perlu menoleh ke belakang lagi. Benar, kita harus menyantuni demi agama, bangsa dan negara. Tapi kalau orang tak sudi, nak buat macam mana? Janganlah kita ni hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Enough is enough. Santunilah ikatan yang ada sekarang ini antara UMNO dengan Parti Keadilan. Benalah kekuatan bangsa kita supaya kita akan mencapai matlamat yang kita tuju. Bahtera ini, kerajaan perpaduan ini harus berlayar dengan semakin mantap, yang dipacu nakodanya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pembantu nakodanya Juragan Datuk Seri Zaid Amidi yang menjaga kemudi bersama dengan Datuk Fadilah. InsyaAllah saya yakin saudara, kalau paling penting bertolak daripada keikhlasan diri. Saya dah nyatakan tadi siapa sebenarnya yang bunuh UMNO, siapa sebenarnya yang memburukkan nama UMNO. Orang UMNO itu sendiri. Berhentilah daripada kegiatan tersebut. Saya agak tertarik hari ini membaca tulisan adik saya, sahabat qarib saya, saudara Syabuddin Husin. Ini seronok saya baca saudara. Ini sekadar kita berfikir seketika saudara. Iaitu tentang kenyataannya itu ramai mulai demam kerana Anwar Ibrahim. Ini keadaan sekarang. Memang tidak nafikan ini hari ketiga Datuk Seri Anwar Ibrahim memacu anjung kuasa di Seri Perdana, dan menurut saudara Syabuddin Husin ramai dah mula demam. Jadi sebab dalam banyak-banyak ucapannya ketika berkempen, Datuk Seri Anwar Ibrahim sering menekankan bahawa
Kalaulah beliau jadi Perdana Menteri, orang pertama yang akan demam adalah Tun Dr. Mahathir. Saya bila baca itu ketawa. Memang betul saudara, sebab adalah beberapa klip video yang kita tengok. Dia kata kalau dia jadi Perdana Menteri, orang yang demam Dr. Mahathir. Jadi ungkapan itu bukanlah berarti Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang pendendam. Tapi ia menggambarkan bahawa dirinya tidak akan berkompromi dengan tindakan salah guna kuasa. Tidak mahu lagi dengan KKN lah, korupsi, nepotisme, saudara, dan penyelewengan, saudara, untuk memberi kekayaan yang keterlaluan, kepada kalangan kroni dan kaum kerabat sendiri. Itu adalah natijah dan kehendak harapannya. Jadi saudara, akhirnya dengan takdir ilahi, walaupun dicuba dihalang beberapa kali, saudara, ada janji yang dimungkiri sewaktu Pakatan Harapan dulu, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 24 November lalu mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Dan sejak beliau menjadi Perdana Menteri, saya kata walaupun Dr. Mahathir kelihatan banyak mendiamkan diri, tapi tidak pula kita pastikan apakah beliau sudah pun sedang demam ataupun sihat seperti biasa. Cuma saya tengok dia masih lagi menghantar kiriman culipan. Konon-kononnya dia kata pelantikan Datuk Seri Zahid Hamidi ini melanggar etika ataupun rule of law, kerana Datuk Seri Zahid masih lagi dalam perbicaraan. Cuma kita nak tanya Dr. Mahathir ni bercakap tu jangan jadi sasau. Orang masih menghormati anda. Dalam demam tu jangan meracau. Kerana waktu anda jadi Perdana Menteri, siapa yang anda lantik dalam kabinet anda? Saya tak mau mengulangi, tapi realitinya anda melantik Lim Guan Eng, orang yang masih dalam perbicaraan juga. Kita bukan, jadi orang kata nak sebut tu ini, tapi masalahnya orang demam sekarang ni. Dan saya melihat yang pastinya Datuk Seri Anwar Ibrahim kata saudara ini Syabuddin Hussein, dia kata beliau tidak melakukan sesuatu yang boleh membuatkan Dr. Mahathir jadi demam hari-hari. Tapi dia akan menentang segala perlakuan yang pernah kepimpinan yang dibuat oleh Dr. Mahathir. Kerana selepas mempengusikan mesyuarat pertama kabinet dan beliau masuk pejabatnya di Kementerian Kewangan selaku beliau memegang juga jawatan Menteri Kewangan, tumpuan Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih jelas untuk memperlihatkan seriusnya menangani pelbagai masalah negara akibat kebejahatan kepimpinan kerajaan terdahulu. Jadi dengan pendekatan awal itu nampaknya saya lihat bukan hanya Dr. Mahathir yang demam, tapi ramai juga akan demam saudara. Kerana melalui penegasannya beliau menyatakan setelah dilihat, dikaji, memang wujud pelanggaran peraturan dalam beberapa perolehan kerajaan yang dibuat semasa era Tan Sri Muhyiddin, serta mengesahkan beliau memiliki fail mengenai dakwaannya semalam bahawa kempen Perikatan Nasional pada PRU 15 lalu dibiayai oleh wang dari tokeh-tokeh judi. Jadi beliau juga mengumumkan tentang semakan semula projek, macam projek tempatan banjir tu daripada 15 bilion, 7 bilion sudah pun dianugerahkan. Jadi beliau mahu dihentikan saudara. Ya, kita tak pasti saudara sejauh mana tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendatang. Tetapi memanglah kali ini bukan sahaja Dr. Mahathir yang demam. Sebagaimana tulisan sahabat saya Syabuddin Hussein, yang ramai demam termasuklah Tan Sri Muhyiddin. Dah merayau, mungkinlah partinya, pimpinannya, tak tahulah, setakat ini masih lagi mendahului di Padang Serai. Kalau dia menang pun bagaimanapun, ini tidak menghalang daripada pihak berkuasa untuk memanggil pimpinan mereka dalam siasatan berhubung isu 600 bilion. Ada yang kata 580 bilion, ada yang kata 530 bilion. Dapatan saya melihat daripada tular dalam media sosial, banyak saya. Walaupun Laskar Maya Perikatan Nasional sekarang ni mulalah membuat pendekatan dan gerakan, memberi gambaran yang seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni berdendam, pelantikan jawatan Timbalan Perdana Menteri ni tak betul dan sebagainya. Mereka sedang
mengejar ataupun melakukan olahan-olahan untuk mewujudkan suasana politik yang tidak tenteram. Tapi saya yakin ini tidak akan menghentikan hasrat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memperbetulkan sistem pentadbiran negara. Hari ini hari ketiga saya, dan saya nampaklah sekarang ni dalam hari-hari yang mendatang sesuai dengan jiwanya yang menentang KKN. Kerana kali ini bila jadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menterinya Datuk Seri Zahid Hamidi, ini adalah dua regu yang era Dr. Mahathir dahulu mengutarakan kebencian menentang KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Dan saya melihat kedua-dua mereka, saya rasa mereka akan memacu anjung kuasa Seri Perdana ini tidak lain tak bukan sejajar dengan kehendak reformasi yang dilontarkan sepanjang perjuangannya. Saya melihat sekarang ni saudara bahawa mengikut kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, bahawa pihaknya katanya besok dia akan menghadap Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membentangkan beberapa fail yang menyentuh tentang pimpinan politik dan bagaimana untuk menanganinya. Saya tahu bahawa mungkin Datuk Saifuddin Nasution mahu minta pandangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, apakah keadaan begini orang akan melihat kita ini membalas dendam dan sebagainya. Tapi yakin saya daripada kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau tidak mahu mencampuri urusan pihak penguatkuasa, dan begitu juga apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Saifuddin waktu dia mengadakan sidang media semalam bersama dengan Ketua Polis Negara, bahawa pihaknya tidak akan bertoleransi kepada siapa sahaja yang dilihat mencabar kedaulatan, undang-undang, perlembagaan negara kita ini. Jadi demamlah. Ini pasti demam saya.